Okey, yang tadi tu, yang soalan B. Mana ke tadi? Okey. So tadi kita buat apa dulu tadi? Buat baliklah ni sebab tadi aku padam. Okey, so ni kawasan cetek. Kita guna permukaan prisma kan. So ni permukaan prisma. Jadi garis normal dia ni kan. Garis normal dia mesti berserenjang berserenjang dengan permukaan prisma. Okey, itu garis normal. Lepas tu okey, ni dia punya sinar 7. So ni sinar 7. Jadi okey, lepas tu apa? Okey, kita tengok dulu. Kawasan dalam ni maksudnya apa? Lebih tumpat ke kurang tumpat kawasan dalam? Respon. Kawasan dalam. Kurang. Okey, kawasan dalam dia kurang tumpat. Yang kawasan cetek lebih tumpat. Yang kawasan dalam ni kurang tumpat. Okey, kita buat yang ni dulu yang kurang tumpat ke lebih tumpat ni. Jadi kat situ dia punya laju gelombang je berkurang ke bertambah laju gelombang kalau kurang tumpat ke lebih tumpat? Laju gelombang kurang. So kalau laju gelombang dia kurang, panjang gelombang pun kurang. Okey. Okey. So dia punya gelombang dia akan dibiaskan mendekati ke menjauhi garis normal? Mendekati. Ya, so dia akan buatlah mendekati. So ni mendekati, okey, garis normal. Okey, dah sampai sini, dia nak pergi mana pula? Daripada kawasan cetek nak pergi ke kawasan dalam. So kat sini nanti kamu buat dia punya garis normal. So macam nak buat garis normal? Garis normal ni mesti apa? Berserenjang dengan permukaan prisma yang ni Okey, yang ini pula permukaan yang ni. So kalau berserenjang jadi garis normal dia macam ni lah. Okey, macam ni lah berserenjang. Tu. Okey, so waktu ni daripada kawasan cetek lebih tumpat ke kawasan dalam lebih kawasan cetek lebih tumpat ke kawasan dalam kurang tumpat. So laju gelombang ni apa? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey, bertambah. Okey, laju gelombang dia bertambah. So panjang gelombang dia pun nanti bertambah lah. Okey, jadi bila laju gelombang dia bertambah, so dia akan gelombang dia akan dibiaskan bila dia laju kan, laju sangat, so dia akan tersasar jauh, menjauhi ke mendekati? Respon. Jauh. Menjauhi. So kan dia menjauhi lah, menjauhi daripada garis normal. Okey. Okey, bila kamu dah siap buat sinar 7 kan, sinar biasa ni, lepas tu buat dia punya muka gelombang. Okey. So muka gelombang dia, buatlah muka gelombang dia mesti berserenjang. Okey, berserenjang dengan gelombang 7 tu. Okey, sinar 7 tu dia berserenjang. Okey, dia berserenjang. Okey, lepas tu yang ni pun berserenjang juga. Pastikan dia berserenjang. Okey, berserenjang kan, berserenjang. Yang ni, yang belah sini pun berserenjang juga. Ni kan, ni berserenjang kan. Berserenjang lah. Okey. Lepas tu yang kamu kena fokus, kena alert dia punya apa? Panjang gelombang dia make sure ada beza. So daripada kawasan dalam kurang tumpat ke kawasan cetek lebih tumpat, panjang gelombang dia berkurang. Laju gelombang dia berkurang. Jadi kalau laju gelombang berkurang, panjang gelombang dia apa? Kurang. Ya, berkurang juga. Okey, berkurang juga. So masa kamu nak lukis panjang gelombang, make sure kat sini panjang gelombang dia besar-besar. Okey, kat sini besar-besar. Masuk kat kawasan cetek tu buat kecil-kecil buatlah kecil-kecil. Nampaklah beza dia kecil-kecil. Kan dalam handout kecil-kecil kan. Okey, kemudian daripada kawasan cetek ke kawasan dalam, lebih tumpat ke kurang tumpat? Laju gelombang dia apa? Lebih tumpat ke kurang tumpat? Laju gelombang dia bertambah. Bertambah, panjang gelombang pun bertambah.
Kat sini buatlah panjang gelombang dia besar-besar. Okey. Jadi dapatlah markah kan. Markah. Okey, markah pertama macam mana dapat markah? Okey, mula kamu lukis dia punya sinar tuju, sinar biasan kan. Betul tu dapat satu markah. Lepas tu kamu lukis dia punya muka gelombang. Muka gelombang kan dia kena berserenjang. Kan berserenjang dengan sinar tuju dengan sinar biasan ni kan. Berserenjang dapat satu markah. Lepas tu panjang gelombang. Tengoklah panjang gelombang tu apa ni, ada tak beza kan? Panjang gelombang dia bertambah ke, panjang gelombang dia berkurang ke? Satu markah. So untuk lukisan dapat 3 markah. Faham ke ni? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, next. Kalau lah dia punya prisma, prisma dia bentuk segitiga. Macam ni prisma dia bentuk segitiga Dia nak buat kawasan cetek kawasan cetek. So kawasan cetek lebih tumpat ke kurang tumpat kawasan cetek? Lebih tumpat. Okey, so kawasan cetek lebih tumpat. Yang kawasan dalam ni kurang tumpat lah, okey. Kawasan dalam kurang tumpat. Kawasan dalam ni kurang tumpat. Okey, so cara nak lukis. Mula-mula kamu buat dulu dia punya garis normal. Okey, so kalau permukaan segitiga kan, yang ni permukaan dia. So garis normal dia berserenjang. Macam tu lah berserenjang. Okey, dah siap yang ni. Lepas tu kita lukis dia punya sinar tuju dia, okey. Nak buat colour apa Colour merah. Okey, kita buatlah dia punya sinar tuju dia, gelombang tuju dia. Okey, gelombang dia tuju macam ni. So bila dia tuju macam ni, daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, laju gelombang dia apa? Berkurang ke bertambah? Kurang. Okey, berkurang. So bila laju gelombang dia berkurang, maksudnya dia akan dibiaskan mendekati ke menjauhi? Mendekati. Mendekati. So ni yang ni mendekati lah ni. Okey, mendekati garis normal. Kan garis normal ni yang kat sebelah ni kan, yang kali hijau tu. Okey. Agak-agak lah kan mendekati. Kenapa cikgu tak boleh? Ni garis normal. Okey, so mendekati garis normal. Okey, kemudian dah sampai dekat kawasan ni, sepadan kawasan cetek dengan kawasan dalam ni. So tengok permukaan dia. Jadi ni permukaan dia. Jadi garis normal dia mestilah berserenjang. So buatlah berserenjang. Buat berserenjang. Okey, tu garis normal yang itu pula. Okey. Okey, dah sampai. Okey, bila dah sini dah buat garis normal, lepas tu lukis dia punya sinar dia pula. Okey, daripada kawasan cetek ke kawasan dalam, lebih tumpat ke kurang tumpat. So laju gelombang dia apa? Bertambah ke berkurang daripada kawasan cetek ke kawasan dalam? Tambah. Bertambah kan. So bila laju gelombang bertambah, jadi dia akan dibiaskan mendekati ke menjauhi? Menjauhi. Menjauhi. So kamu lukislah dia menjauhi garis normal, okey? Menjauhi, nampaklah dia jauh dengan sini dengan garis normal tu nampak jauh. So menjauhi garis normal. Okey, bila dah siap yang itu, okey, so sinar dah betul kan, sinar tuju, sinar biasa dah betul. Okey, satu markah. Lepas tu lukis dia punya muka gelombang yang bentuk satah tu. Okey, macam nak lukis muka gelombang, pastikan muka gelombang tu berserenjang dengan sinar tuju. Macam ni kan sinar tuju dia. So muka gelombang dia berserenjang lah. Berserenjang. Okey, berserenjang. Lepas tu yang ni, muka gelombang dia punya sinar biasa ni macam ni. So muka gelombang dia pun berserenjang. Okey, berserenjang. Lepas tu yang ni pula sinar dia yang ni. So muka gelombang dia pun berserenjang macam tu. Macam tu. Kamu buat macam ni pun boleh kan. Tak nak buat sampai hujung kan. Contohnya yang ni. Macam ni dia buat sampai atas. Okay, dia buat sampai atas. Kalau tak nak buat tak apa. Yang penting nampak lah dia punya muka gelombang dia berserenjang dengan line apa. Dengan sinar-sinar. Dengan line tuju dengan line biasan tu. Garisan tuju dengan garisan biasan tu. Lepas tu dah buat macam ni dapat dah satu markah. Okay, markah ketiga. Dia punya apa? Perbezaan panjang gelombang. Okay, kita pun check panjang gelombang dia betul ke tak. Okay, tadi daripada kawasan dalam ni kurang tumpat ke lebih tumpat, laju dia berkurang. So panjang gelombang dia kena berkurang lah. So
mula buatlah panjang gelombang ni besar-besar kan. Lepas tu makin lama kat sini makin kecil. Kan dalam handout kecil kan? Boleh ke? Buatlah halus-halus kan kecil-kecil. Lepas tu daripada kawasan cetek ke kawasan dalam, lebih tumpat ke kurang tumpat, laju gelombang ni bertambah. So panjang gelombang dia pun bertambah. So daripada panjang gelombang dia kecil-kecil kat dalam segitiga ni, so dia pergi ke besar-besar pula, besar-besar. Macam itulah. Okay. Dah. Agak-agak boleh tak lukis ni? Boleh? Boleh. Okay, settle yang itu. Okay, next kita pergi ni lah. Plat berbentuk kata cembung. Kali ni dia buat kata cembung ni sebagai kawasan air cetek. So kata cembung dia akan buat apa? Dia akan menumpukan gelombang. Dia akan menumpukan gelombang. Apa dia slow ni? Okey, menumpukan gelombang. So kan kamu nampaklah gelombang dia menumpu kan? Ni maksudnya menumpu lah ni, okey. Menumpu gelombang. Pasal kat ni, ni kita panggil menumpu. Dia tumpukan gelombang. Dia sepatutnya macam ni. Kalau kamu nak lukis, macam ni pun boleh setakat menumpukan gelombang macam ni je. Macam ni je. Ni nama dia menumpu. Macam ni pun dah boleh. Kalau yang ni kanta cekung, dia buat apa? Dia mencapahkan dia mencapahkan gelombang. So cara nak buat capah macam ni. Dia capah, dia kecil ke besar. Ke besar. Okey. So nampak tak menumpukan gelombang macam mana? Menumpukan gelombang daripada besar ke kecil. Yang mencapah gelombang daripada kecil ke besar. Ni punya ni. Ni menumpu. Tu mencapah. Ini mencapah. Nampak tak beza dia? Nampak. Nampak Okey. Ni yang menumpukan gelombang ni, kalau kamu lukis 3 line hijau ni pun boleh. Dapat agak markah. Kalau kamu nak tambah lagi, kamu nak buat macam ni pun boleh. Tambah line yang, so jadilah macam bentuk bulatan kan. Muka gelombang bentuk bulat. Macam ni pun boleh. Okey, tak kisah. Okey, cuma pastikan di kawasan cetek kan yang kata cembung. Ni kita panggil kata cembung kanta cembung. Kalau macam ni dia cekung. Ni kanta cekung. Mak kita ada ni kata kanta ni. Tak apalah, nanti balik sekolah tengoklah ni. Kanta cembung dengan kanta cekung. Okey, di kata cembung, kenapa dia letak kata cembung dalam tangki biak? Sebab dia nak buat kawasan air cetek Kawasan air cetek tapi yang berbentuk cembung. So kat sini daripada dalam ke cetek. Dalam apa dalam? Dalam lebih tumpat ke kurang tumpat? Kurang. Okay. Dalam kurang tumpat, cetek lebih tumpat. So sepatutnya kurang tumpat ke lebih tumpat? Macam mana dia punya ni? Ya Allah, kenapa ni? Apa cikgu punya? Hang Okey, so V sama dengan F lambda. Okey, daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, laju gelombang dia berkurang ke bertambah? Berkurang. So panjang gelombang pun berkurang. So bila kamu nak lukis panjang gelombang di kawasan air cetek tu, mula kamu buatlah kawasan dalam panjang gelombangnya besar-besar. Masuk kat kawasan air cetek dia macam berkurang. Saya tunjuk Buatlah macam ni sikit kan. Alah sebenarnya. Sekejap Macam mana nak buat ni? Berkurang. Patutnya kena buat line lagi lah kat sini. Buatlah, nampaklah halus-halus berkurang. Boleh ke? Macam ni. Buatlah halus-halus buat halus-halus. Nampaklah panjang gelombang tu berkurang. Okey, kemudian daripada cetek ke dalam, daripada lebih tumpat ke kurang tumpat, laju gelombang dia apa? Laju gelombang dia bertambah
So panjang gelombang pun bertambah. So nanti kat sini buatlah panjang gelombang yang ni besar-besar kan. Setiap ni buatlah panjang gelombang dia besar-besar kan, besar-besar tu. Besar-besar. Nampaklah beza sikit, okey. Okey. Lepas tu yang plat kanta cekung pun sama juga Kawasan dalam kurang tumpat. Kawasan dalam kurang tumpat. Kawasan cetek lebih tumpat. Ini kawasan dalam kurang tumpat. Okey, so kawasan kurang tumpat ke lebih tumpat. Laju dia apa? Laju gelombang dia berkurang, panjang gelombang pun berkurang. So kamu buatlah, okey, ini panjang gelombang dia besar-besar. Yang ni kamu lukislah panjang gelombang yang ni kecil-kecil. Ni kecil-kecil kan. Buatlah sini sikit. Macam tu. Boleh? Boleh lah Okey, panjang gelombang dia kecil. Kemudian masuk ke kawasan dalam. Daripada kawasan lebih tumpat ke kawasan kurang tumpat, laju dia bertambah, so panjang gelombang dia bertambah. So kamu buatlah panjang gelombang dia daripada kecil-kecil pergi ke besar-besar kan, nampak besar-besar. Macam itulah nak lukis. Tapi tak berapa soalan macam ni, dia tak tanya sangat kata cekung dan kata cembung. Yang dia tanya macam ni. Yang kawasan Bismarck ni macam ni kan. Soalan macam ni favorite Macam ni favorite. Macam ni pun favorite juga yang ni. Ni lagi senang kan. Ni straight je Dia straight je, kalau dia masuk straight, keluar pun straight jugalah. Okey. Jadi kat sini kita tengok sikit video yang kata cembung dengan kata cekung tu. Ya ke kata cembung menumpukan gelombang? So kita tengok. Mana Ni yang tangki biak tadi tu lah. Yang tangki biak mini, tangki biak. Sekejap, cikgu. Okey, mana ke yang kata cembung tu? Ni. Sekejap. Okey, tu dia letak kata cembung. So nampak tak kata cembung tu dia menumpukan gelombang. Sekejap Nampak korang nampak Okey, kata cekung. Nampak tak kata cengkung dia mencapahkan gelombang. Nampak? Dia capah. Okay, macam ni. Okey. Yang tadi, sekejap. Okey, kalau ni. Ni kata cembung. Kata cembung dia menumpukan gelombang. Lepas tu kan kamu akan nampak dia macam bentuk ditumpukan. Okey, kamu tengok je lah video ni. Okey, dia tumpukan gelombang. Lepas tu dia buat apa Oh, tak clear ke? Ya Allah. Cikgu ingatkan boleh nampak macam bentuk ni. Bentuk ni. Tak nampak Yang macam bentuk bulat tu. Cikgu ni. Ya. Tadi cikgu nampak je lah. Okay, ni kata cembung dia menumpukan gelombang. Nampak tak dia tumpu Oh, macam tu lah dia tumpu Lepas tu kan kata cengkung jelas kan. Kata cengkung nampak dia capar gelombang. Kata menumpu tak berapa nak nampak. Menumpu nampak menumpu. Nampak sikit
Nampak kan dia nampaklah sikit betul tak? Betul. Dia nampaklah macam ni sikit. Mana saya tengok conteng nampaklah macam ni sikit kan. Dia macam menumpu kan. Okay, nampaklah sikit menumpu gelombang. Yang ni pun dia macam bengkok sikit kan. Okay. Macam tu lah. Yang lain faham ke? Boleh respon. Boleh. 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 Okay. Ni kalau Kak Makmal eksperimen macam ni lah. Kita buat. Tapi kita punya tangki riak bukanlah semodern macam ni. Ni tangki riak. Modern ni mini tangki riak ni. Kita punya yang besar gelabak Okay. Tu gelombang air. Okay, next kita pergi gelombang cahaya pula. Okay, gelombang cahaya. Ni dah biasa kau tengok masa sains PT3. Okay, so kat sini mula kita buat apa dulu? Kita buatlah garis normal kan pada bongkar kaca. Kita buat garis normal. Garis normal mesti apa? Panjang. Ya, mesti berserenjang. Kenapa slow sini? Kau cikgu kena pangkah video ni sekejap. Okay, dah buat garis normal. Kemudian kita buatlah dia punya sinar cahaya 7. Okay, ni sinar cahaya. Okay, ni sinar cahaya. Baik. Okay, ni sinar cahaya. So, daripada okay, kat sini ni udara Ni udara. Ni kaca. So, udara dia kurang tumpat. Kaca apa? Lebih tumpat ke kurang tumpat? Kaca. Okay. Lebih kaca lebih tumpat. Jadi kurang tumpat ke lebih tumpat? Macam mana dia punya laju gelombang dia? Kurang tumpat ke lebih tumpat? Berkurang. Ya, laju gelombang dia berkurang. So bila laju gelombang dia berkurang, dia tak bolehlah jauh tersasar kan. So dia akan dibiaskan mendekati garis normal. So kamu buatlah, okay? Dibiaskan mendekati garis normal lah macam tu. Kalau menjauhi dia akan jadi macam ni ni menjauhi. Kita tak nak dia jauh, kita nak dia dekat. So mendekati garis normal. Okey, kemudian dah sampai sini, kita buat dia punya garis normal untuk permukaan yang ni pula So garis normal dia mesti berserenjang. Okey, so ni daripada ni kaca lebih tumpat, yang ni udara kat sini kurang tumpat. Jadi lebih tumpat ke kurang tumpat? Laju gelombang dia apa? Tambah. Laju gelombang dia bertambah So bila laju gelombang dia bertambah, bayangkan gelombang cahaya tu laju sangat. Bila dia laju dia akan tersasar jauh. So dia tersasarlah jauh, menjauhi garis normal. Okey, kamu buat macam ni sinar 7, sinar biasa dapat 1 markah. Lepas tu okey, macam mana nak buat dia punya muka gelombang? Muka gelombang. Muka gelombang mesti apa? Mesti berserenjang. Okey. Sinar. So kita buat berserenjang. Ni kita buat serenjang dia. Berserenjang, okey, berserenjang. Yang ni pun berserenjang. Agak-agak je, okey. Ni berserenjang. Yang ni berserenjang. Okey. Okey, dah buat berserenjang, kita tengok pula panjang gelombang. Okey, pastikan panjang gelombang nak ada beza panjang gelombang. So daripada ni kurang tumpat ke lebih tumpat. Daripada udara ke kaca, kan tadi laju gelombang dia berkurang. So panjang gelombang pun mestilah berkurang, betul tak? Sebab apa hubungan dia? Apa hubungan dia? Berkadar terus. Berkadar langsung, berkadar terus. So buatlah, okey, ni buat besar-besar panjang gelombang dia. Yang kat dalam ni buat kecil-kecil, buatlah halus-halus. Buatlah halus-halus kan. Nampaklah beza, okey. Macam tu, okey. Okey, lepas tu dah siap yang itu, and then daripada kaca ke udara, lebih tumpat ke kurang tumpat? Panjang gelombang dia bertambah ke berkurang? Bertambah. Yes, panjang gelombang pula, laju gelombang. Okey, laju gelombang ni bertambah, so panjang gelombang pun bertambah. So daripada halus-halus kat sini, halus-halus kan. So ini buatlah besar-besar. Besar-besar lah ni kan. Buatlah ni besar-besar. Nampaklah beza kan panjang gelombang. So buat macam ni dapatlah markah.
Okey. Senang. Nah. Senang. Okey. Kemudian saya nak tunjuk ni jap video. Mana ke tadi video? So dia akan jadilah macam ni. Ni. Yang tadi tu yang kita buat tu samalah. Sekejap je cikgu nak clear kan. Okey. Samalah macam yang kita buat tadi kan, sama tak? Sama. Sama. So dia punya laju dia pun kamu nampak kan, laju dia. Tengok laju dia. Ada beza kan laju dia. Kat sini daripada udara nak masuk ke kaca, ke gelas, laju dia nampak apa? Laju gelombang dia. Nampak? Makin perlahan ke makin laju? Udara nak masuk dalam kaca. Respon. Makin perlahan kan. So laju gelombang dia berkurang, panjang gelombang pun berkurang. Kemudian bila kat sini pula, dia nak keluar daripada kaca. So nak keluar daripada kaca, nampak? Dia makin lah. Tadi kat sini dia slow kan, kat sini dia lah laju kan. So laju gelombang dia apa? Bertambah, panjang gelombang pun bertambah. Okey. Faham ke ni? Respon. Faham. Okey. Next. Apa lagi? Ada lagi tak video lain? Habis dah. Okey. Kita pergi ni pula. Ni. Okey. So gelombang bunyi pula. Kita pergi gelombang bunyi. So tadi kita dah cover kan. Dah cover gelombang air, gelombang cahaya dah. Kita pergi gelombang bunyi. Gelombang bunyi dia lain sikit lah. Okey. Gelombang bunyi dia tak ada lukis-lukis. Macam tadi. Cuma kamu kena tahu apa yang dia buat. Okey. Kalau ni jam loceng ni jam. Jam kan dia ada bunyi tu lah. Dia bunyi tik tik kan. Jam. Dia ada bunyi Okey, dalam ni belon kita letak gas. Kenapa slow cikgu punya? Okey, kita letak gas karbon dioksida. Okey, letak gas karbon dioksida. Okey. Gas karbon dioksida adalah gas yang lebih tumpat lebih tumpat. Gas yang lebih tumpat daripada udara. So apa dia buat? Gas yang lebih tumpat daripada udara ni, gas karbon dioksida ni lebih tumpat daripada udara. So dia akan buat apa? Dia akan menumpukan bunyi. Okey, dia akan menumpukan bunyi. Jadi antara budak P dengan budak Q dengan budak A ni, siapa yang akan dengar bunyi jam ni dengan lebih jelas? Respon. Q. Ya. Q akan dengar lebih jelas Dia akan dengar lebih jelas, lebih kuat. Sebabnya gas karbon dioksida dalam belon ni dia akan tumpukan bunyi jam loceng ni. So dia akan dia tumpukan. So jadi macam mana bila tumpukan? Dia jadilah macam ni. Dia jadi macam ni. Okey. Dia tumpukan. Okey. Dia tumpukan bunyi. So budak Q akan dengar lebih jelas. Itu gas karbon dioksida. Kalau gas yang kurang tumpat daripada udara. Okey, bagi cikgu contoh gas yang kurang tumpat. Yang kurang tumpat daripada udara. Gas apa? Siapa tahu? Gas apa yang ringan? Helium. Gas helium. Ya betul, gas helium. Contohnya adalah gas helium. Dia kurang tumpat daripada udara. So apa jadi kalau kita letak gas helium? Okey, tak ada gambar kat sini gas helium. Okey, tak apa, cikgu padam ni lah. Okey, kali ni kita isi gas helium. Belon berisi gas helium. Okey, gas helium dia akan buat apa? Kalau gas yang kurang tumpat daripada udara, dia akan mencapahkan bunyi. So macam mana nak lukis mencapah?
Dia berbeza, dia opposite lah berbeza lah dengan menumpu. Kalau menumpu dia tumpu, kalau mencapah dia keluar. Jadi kan bila mencapah dia macam ni lah. Dia macam ni mencapah, okey, dia mencapah. Okey. So bila dia mencapah bunyi, jadi siapa yang akan dengar bunyi? Budak mana yang akan dengar bunyi? Semua orang akan dengar bunyi yang sama, betul tak? P dan R. Oh, ya ke? Bila dia mencapah, maksudnya kan P, Q, R lah akan dengar bunyi sama kuat. Faham tak? Faham. Sebab dia mencapah bunyi, so semua orang kat sini boleh dengar bunyi yang sama. Okey. Itulah beza dia, okey. Gas yang apa? Yang mencapahkan bunyi, gas yang menumpukan bunyi. Kalau menumpukan bunyi, seorang tu je yang dengar bunyi kuat. Tapi kalau mencapahkan bunyi, semua orang tu boleh dengar. Okey. Okey. Tu gelombang bunyi. Okey, next. Kita buatlah contoh soalan 3 Okey, raja di bawah menunjukkan biak-biak air membentasi sempadan kawasan dalam dan kawasan cetek. Maksudnya membentasi kawasan dalam dan kawasan cetek. So yang ni kawasan dalam membentasi kawasan cetek. Okey, lepas tu dia kata frekuensi dan panjang gelombang bagi gelombang air tuju masing-masing ialah frekuensi 8 Hz, panjang gelombang dia 2 cm. Ni untuk gelombang air tuju gelombang air tuju. So tuju kat mana? Ni lah dia gelombang air tuju. Ni tuju. Ni gelombang air tuju ni gelombang air tuju. Dia kata frekuensi dia 8 Hz. Panjang gelombang dia 2 cm. Maksudnya kan yang ni panjang dia 2 cm. Okey. Kemudian dia kata laju gelombang air dalam kawasan cetek ialah 11 cm sangat negatif 1. Indeks pembiasan dia bagi 1.45. Okey, kamu dah belajar ke indeks pembiasan masa sains PK3? Pernah tak belajar indeks pembiasan? Tak pernah? Oh, kat juga kan ni. Sains PD3 tak ada lah. Okay, tak apalah. Okey, soalan tanya. Hitung laju gelombang 7. Dia nak gelombang 7. Ni gelombang 7 ni. Yang kawasan air dalam ni. Macam nak kira laju? Formula dia apa? V sama dengan? F lambda. F lambda. So, kita tahu tak dia punya frekuensi? Berapa frekuensi dia? 8. 8 Hz. Lepas tu panjang gelombang. Panjang gelombang dia berapa? 2 cm. 2 cm. Okey. Tapi cikgu prefer lagi kamu pakai unit standard international kan? So 2 cm tukar ke meter berapa? 0.02. 0.02 meter. Okey. Lepas tu frekuensi dia 8 Hz ataupun 8 saat negatif 1. Jadi 0.02 dapat 8. Berapa? Kira kan 0.02 dapat 8. Dapat 0.16. 0.16. So unit dia apa unit dia? Meter saat negatif 1. Ya, meter saat negatif 1. Okey, cikgu kata apa-apa formula fizik pastikan masuk unit standard international So kalau kat situ cm, ambil meter Cikgu tak nak cm. Tapi lah kalau misalnya kamu nak pakai cm pun boleh juga. Dia akan jadi apa? 8, yang ni 2 cm. So 2 dapat 8 berapa? 16. 16. So nanti unit dia akan jadi cm. Cm berapa? Cm saat negatif 1. Ni dalam cm. Macam ni pun betul. Cuma cikgu suka lagi kamu pakai unit SI supaya kamu tak adalah careless untuk formula-formula yang lain tu. Kan takut tercareless. So